Waktu dia kumpul, diserahkan bendera, para sahabat yang ketika ada dengan Nabi bertanya, ya Rasulullah, siapakah sebenarnya golongan Hamadun itu? Siapakah golongan Hamadun itu? Dia bagi bendera, kemudian mereka menjurus kepada syurga. Mereka berbaris begitu panjang, masuk ke dalam syurga Allah. Para sahabat bertanya, siapakah golongan Hamadun itu ya Rasulullah? Rasulullah pun berkata, mereka yang ada dalam hati mereka sentiasa sifat syukur, dan mereka bersyukur kepada Allah dalam semua perkara, daripada sekecil-kecil perkara sampai ke besar-besar perkara. Tuan-tuan rahmati Allah, kenapa kita wajib bersyukur? Di antara sebab dia kerana kita ni hamba. Kita tak ada upaya tuan-tuan. Kita ni dhaif. Kita ni tak ada kudrat sebenarnya. Cuma Allah pinjamkan. Saya yang diri depan tuan-tuan bukan hak saya untuk bercakap sebenarnya. Saya seolah-olah berlakon di depan tuan untuk memperkatakan sesuatu yang saya tahu. Tapi yang menggerakkan saya hanya Allah. Dan apa saja yang kita lakukan sebenarnya Allah. Tuan-tuan, jangan banggalah apa yang kita lakukan, tetapi apa yang kita lakukan adalah hak Allah sebenarnya. Kerana hukum syukur itu hukumnya adalah wajib. Sama seperti mana wajibnya hukum kita sembahyang, solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Sama hukum dia. Cuma itu bentuk batiniah. Hati kita, wajib kita ada sifat syukur. Wajib kita ada sifat ikhlas dalam diri kita tuan-tuan. Dan yang kelimanya manfaat. Manfaat bila kita bersyukur adalah besar. Dan besar itu dia akan balik kepada diri kita. Bukan untungnya untuk Allah, bukan. Itu sebab kita selalulah bersyukur. Tuan-tuan mati Allah. Ini sebagai gambar hiasan saja. Anak kecil ikat serban hebat, kemudian membaca Al-Quran macam anak-anak kita yang terlibat dengan bacaan Al-Quran menjadi tahfiz, satu kebanggaan untuk anak-anak kita tuan-tuan. Dan seterusnya beberapa tips syukur. Bagaimana kaedah kita nak syukur tuan-tuan? Pertama tuan-tuan, ucapkanlah hamdalah ataupun ucapkanlah tahmid. Apa dia tahmid? Ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ucapan itu. Dan yang keduanya, buat sujud syukur tuan-tuan. Itu bentuk lisan, bentuk percakapan kita kata, sebut Allah, Alhamdulillah. Tetapi bentuk perbuatan kita buat apa tuan-tuan? Kita melakukan sujud syukur. Sujud syukur syarat dia sama seperti wajib sembahyang. Syarat dia mesti suci pada najis dan hadas, menutup aurat, dan juga menghadap ke arah kiblat. Kaedah dia senang, sama macam kita buat sujud tilawah. Pertama, kita terus angkat takbir, Allahu Akbar, dengan syarat ada wuduk dan suci pada najis dan hadas. Kemudian lepas angkat takbir tadi apa? Terus sujud, Allahu Akbar, terus sujud tuan-tuan, sekali cukup. Kemudian dalam sujud tu bacalah, sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau Ustaz panjang sangat Ustaz, tak ada yang pendek sikit lah. Okey, kita ambil yang pendek sikit. Allahumma ja'alni minas sajidin liwajhikal musabbihina bihamdik. Bukan sekat situ, ada sambung lagi. Ni lagi panjang dua baris. Wa a'udzubika an akuna minal mutakabbirin an amrika wa auliyaik. Tuan-tuan dan mati Allah, kalau agak-agak ini kita belum hafal, tak sempat hafal, bacalah doa yang selalu kita baca ketika sujud tu apa tuan? Apa adik? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Pun tak mengapa. Sujud sekali, dalam saja tu bacalah 3 kali ke, bacaan tu baca 3 kali pun tak ada masalah. Dah habis tu bangkit, Allahu Akbar. Terus kita beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuan-tuan perempuan yang rahmati Allah, itu di antara kaedah syukur yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Syukur ini sebenarnya senangnya tuan-tuan. Berapa minit tuan-tuan? Saya nak tunjukkan dia praktikal di sini. Kalau saya buat tuan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Berapa minit tuan-tuan? Berapa minit agak kita ambil masa untuk buat sujud syukur itu? Selalu kita boleh tanya kawan-kawan, please give me 2 minit. 2 minit untuk kawan, ini 2 minit untuk Allah, tak boleh. Tak sampai tu, itu sebenarnya tak sampai 2 minit. Saya rasa seminit ataupun 1 minit setengah je. Kan? Buatlah tuan-tuan, buatlah setiap kali lepas sembahyang. Kalau tak mampu setiap lepas sembahyang, lakukanlah dia setiap kali pada lepas solat Isyak ataupun lepas solat Maghrib, buatlah sujud syukur. Tanda terima kasih kita kepada Allah. La in syakartum la azidanakum. Kalau kamu bersyukur, Allah akan tambah nikmat ke atas kamu. Percayalah tuan-tuan. Dan kemudian Allah akan kembalikan syukur itu
Kalau orang nak terima kasih ustaz, terima kasih siapa-siapa orang nak terima kasih, kembalikan syukur itu kepada Allah. Dia boleh terima kasih kepada kita, tetapi kita kembalikan hak syukur itu kepada Allah, kerana segalanya adalah hak milik Allah. Zahirkan apa yang kita perolehi daripada nikmat-nikmat yang Allah kurniakan itu untuk melakukan amal bakti kepada Allah, tuan-tuan. Dan dengan syukur tadi menguatkan lagi iman dan taat kita kepada Allah, segala nikmat yang diberikan. Semakin kuat kita untuk hadiri majlis ilmu, menjadi kita sebagai kekasih Allah mudah-mudahannya, melakukan apa yang Allah sukai, meninggalkan apa yang Allah benci mudah-mudahannya. Tuan-tuan dan mati Allah, firman Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman. Allah tak berkata wahai orang-orang Islam. Allah beritahu wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu masing-masing. Jaga diri dulu, kemudian barulah jaga ahli keluarga kamu, anak dan isteri kamu. Dan kamu akan jadi orang-orang yang beruntung. Kita jaga daripada apa, tuan-tuan? Jaga daripada azab api neraka. Yang azab itu, tuan-tuan, hari ini kalau orang kena panas api, terkena cucuk api. Sayyidina Umar pernah dia letak pelita di depan, dia letakkan, dia cucurkan tangan dia, kena pada api tersebut, menggigil-gigil. Kenapa Sayyidina Umar buat itu? Kerana pada ketika itu terasa, terdetik dalam hati dia untuk melakukan sesuatu yang Allah tak suka, yang Allah larang. Bila letak api, dia menggigil dia. Kemudian Umar berkata pada hatinya, wahai Umar, kalau kau nak lakukan sesuatu yang terlarang, yang dilarang oleh Allah, kau rasakan api ni dulu. Kalau kau boleh tahan api ni, silalah buat. Kalau api ni kau tak tahan, jangan mimpi azab neraka kau akan mampu untuk menahannya. Kerana api yang ada ini baru 1% daripada api yang ada dalam neraka. Sedangkan 99% lagi Allah sediakan untuk azab bagi orang-orang yang ingkar, yang tidak tahu bersyukur, yang tak tahu nak terima kasih kepada Allah, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan kemudian sebagai penutupnya, marilah sama-sama kita, saya ingat nak baca munajat ini, kita sama-sama, dan masa pun dah saya rasa dah cantik sangat. Pasal saya dibagi masa sampai 4 suku, dan lepas ni kita akan sama-sama menunaikan solat asar, dan kita nanti berbuka sampai pada waktu maghrib, kita akan berbuka, dan lepas isyak kita akan setelah habis program kita akan sama-sama buat solat tarawih. InsyaAllah saya sendiri akan pimpin. Jadi sebelum kita tutup, marilah kita sama mengucapkan istighfar kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita yang kita telah lakukan, dosa-dosa yang telah lalu, dan dosa kedua bapa kita. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Allah berikan kebaikan dunia dan akhirat ni untuk kita. Boleh adik-adik ikut saya, perkataan tu ada di situ. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahab li rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Wahai Tuhan, daku bermohon keampunan dan kemaafan. Tambahkan padaku ilmu yang berguna. Terimalah amalanku dan perkenankan taubat hambamu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah
minal khataya.